sebab itu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, dalam hidup kita ini, ni nak sampai kepada apa yang kita lalui dalam hidup, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik mentarbiah kita, mendidik kita. Buat sampai keadaan diri kita akur bahawa aku tidak mampu melakukan apa pun kecuali dengan kehendak dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akur. Jangan dia cakap besar dalam hidup ni. Tak apa, mak boleh duduk sorang-sorang besok. Kau buatlah kerja kau semua. Pergilah kat keluarga kau. Mak boleh. Biar betul mak. Biar mak sorang-sorang. Kan kita faham mak ni kan. Kita pun mak kan. Besok kita pun sama kat cakap macam tu. Biar. Tapi sebenarnya kita kena cakap beralas tuan-puan. Kena cakap beralas. Apa dia? Setakat mak mampu ni, mak cuba. Sampai masa tak ada kudrat, tak mampu seorang-seorang, mak terimalah aturan. Mungkin kena duduk dengan anak-anak. Ya. Betul tak tuan-puan? Sebab mana sangat kemampuan dan keupayaan kita. Memang kena cakap beralas semua benda. Oh saya boleh. Semua saya boleh. Belum tahu. Ya, macam-macam Allah tunjuk nanti. Sebab apa? Sebab tawaduk itu tuan-puan adalah sifat hati yang sangat indah. Tawaduk. InsyaAllah. Kan kita kan tengok Allah ajar ya. InsyaAllah la haula wa la quwata illa billah. Semua tu nak menimbulkan rasa tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah datangkan dalam hidup kita tuan-puan kadang-kadang sampai terputus pergantungan dengan manusia kecuali Allah. Saya nak cerita dengan tuan-puan satu kisah benar. Tapi jangan cerita dengan orang. Tadi live kan ni. Ada live ya. Kisah seseorang lah tuan-puan ya. Saya tak nak cerita terlalu detail tapi untuk ambil iktibar ya. Masya Allah tuan-puan. Macam mana saya nak cerita Tapi kan Ustazah selalu mengambil kisah dia ni. Tuan-puan yang ini, Ustazah nak suruh pas kat semua ini Ud Mihrab. Letak kat sejadah, letak kat telekong. So dia punya apa? Yang ni Ustazah pilih sendiri masa pergi baru ni. 3 masjid. Ya, okay. Baik. Tuan-puan, Masya Allah, macam mana Ustazah nak cerita Tapi cerita dia kekuatan untuk Ustazah. Ya. Dia payah juga nak cerita ni, ya. Rumah tangga dia diuji. Dia ada anak yang ramai. Dia ada kedudukan pangkat semua ada. Dia bukan orang Malaysia orang negara lain. Dia ada kat tempat dia orang terhormat lah, keluarga dia apa semua gini. Allah uji. Dia suami dia berkahwin lain. Dia cuba, tapi lepas 2 tahun ke 3 tahun berlaku perceraian dia dan suami dia. So bercerai, tapi lepas beberapa bulan kembali bersama balik. Cuba lagi, kalau tak silap sampai 13 tahun. Bayang 13 tahun akhirnya diceraikan oleh suaminya talak 3. Qaddarallah. Kenapa diceraikan tu? Ini saya dapat daripada mulut dia sendiri. Dia kata suami dia tak nak dah berpoligami, so dia memilih salah seorang akan dilepaskan. So yang dia pilih adalah yang pertama. Innalillah. Okay. Tapi Masya Allah sahabat Ustazah ni orang terpilih lah. Kalau calang-calang iman tak boleh lalui tuan-puan. Tapi dia kata apa? Hari saya diceraikan oleh suami talak 3 tu saya rasa seperti nadinya terputus. Masya Allah. Saya tak pernah dengar lagi ada orang mengungkap kesakitan dia dengan ayat yang sahabat dah cakap. Rasanya seperti nadi terputus.
Bayangkan. Sebab dia struggle berbelas tahun. Sayang kat suami tu. Tapi akhirnya dipilih untuk dilepaskan. Rasa seperti nadi terputus. Tetapi cepat-cepat disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saya dengar tu tuan-tuan, ya Allah. Sakitnya. Tapi dia jawab apa? Allah sambut. Allah tenangkan. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sepertinya Allah menjawab, selama ni doa saya, ya Allah, aku ingin kamu, aku nak cinta kamu. Tengok-tengok, mungkin Allah tahu kebergantungan saya dengan makhluk masih wujud. Cabut semua. Saat dicabut, gigi pun kalau cabut sakit. Kalau tak percaya, gigi tu gigi. Tak payah abuse doktor, cabut terus. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Sakit. Sakitnya tu saya gambarkan seperti nadi saya putus, ustazah. Dia kata. Putus. Masya Allah, Masya Allah. Lalu hiduplah sendirian, keluar daripada rumah, membesarkan anak-anak. Dia yang keluar, mulakan sebuah hidup baru. Bergelut dengan rasa rindu, rasa sayang. Tapi selalu yakin Allah takkan sia-siakan. Yakin Allah adil, Allah tidak zalim. Masya Allah. Dan dia kata, Masya Allah, rupa-rupanya ini nikmat yang tidak pernah dapat diberikan oleh sesiapa pun. Bahkan nikmat ni tak mungkin kita dapat rasa ketika mana kita dikelilingi oleh manusia. Tak apa, suami saya kaya. Tak apa, saya ada ni, saya ada tu. Masa tu dia cakap, nikmat ni tak dapat rasa. Nikmat apa? Nikmat saya tidak ada sesiapa kecuali hanya Engkau saja, ya Allah. Betul-betul, depan mata, dalam realiti hidup, memang tak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Ustazah kan tuan-tuan, sebab banyak bercakap dengan dia, telefon dia, banyak ni apa semua. Dia kata, Masya Allah, macam nak belajar lah, macam nak ambil dia punya, dia punya kedalaman penghayatan makrifatullah dia tinggi ya tuan-puan. Jadi ustazah pun macam baik dengan dia, nak belajar. Ya. Bahkan kalau masa kata dia mesej, Assalamualaikum, semoga ibadahnya semakin kuat. Itu pun dah cukup baik dah ustazah. Mudah-mudahan ibadahnya makin kuat ya. Mudah-mudahan zikirnya makin hebat. Itu pun dah cukup. Sebab apa? Kita rasa yang bercakap tu orang yang melalui. Dahsyat tuan-puan. Sesuatu yang dia tak terbayangkan. Habis. Maknanya kalau hati tu lunyai. Renyuk. Tapi rupa-rupanya di situlah Allah nak bagi tahu apa dia? Kamu memang tidak boleh sendirian. Semakin kuat rasa kebergantungan kita dengan Allah, keberhajatan kita dengan Allah, itu semakin baik untuk kita sebagai hamba. Banding tak ada rasa tu. Sebab apa? Allah bagi semua yang kita nak. Bila Allah bagi semua yang kita nak, potensi manusia la baghaw fil ardi, melampaui batas tu tinggi. Dah semua ada. Biasa ya. Tak adalah nak nangis-nangis, minta beria, nak kena puasa dulu, nak kena bagi sedekah dulu. Tak adalah beria. Sebab apa? Semua ada. Tuan-puan bayangkan orang kaya, tuan-puan, dengan orang yang nak bayar yuran sekolah anak tertunggak 7 bulan. 4 orang anak. Tuan-puan boleh bayang tak macam mana yang tertunggak tu berdoa? 4 orang anak, 7 bulan dah tertunggak bayaran yuran, duit tak nampak datang daripada celah mana. Pihak sekolah dah asyik bagi notis. Ya Allah, kita boleh bayang. Kat mana-mana saja dia berdoa. Naik atas motor berdoa. Ya, nak tidur malam berdoa. Jaga daripada tidur, terus berdoa. Betul tak? Hati dia, ya Allah, bantu aku ya Allah. Nampak matahari terbit ya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki pagi ni ya Allah. Bayangkan hati dia. Bandingkan orang senang. Sepak-sepak duit je. Apa sangatlah 10,000, apa sangat 20,000. Tuan-puan, yang ini dia punya rasa kebergantungan dan keberhajatan dengan Allah tu kurang. Sebab itu
sampai satu ketika tuan-puan, pasti kita akan rasa macam, ya Allah, tak ada salahnya apa yang kau atur pada aku, ya Allah. Baik semua. Alhamdulillah. Sebab Allah bukan nak menjaga zahir kita saja. Allah nak menjaga apa? Batin kita, hati kita. Nak bagi kita rasa bergantung harap dengan Allah. Semakin kita bergantung harap, rasa bergantung harap dengan Allah tu kuat, dia semakin mendatangkan keindahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rasa kasih, semakin rasa rindu, semakin rasa cinta, semakin rasa takut. Kenapa? Harap dia terlampau tinggi. Bergantung. Orang yang sehat, molek sehat, dia mungkin tak terfikir sangat. Macam nak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dapatlah sampai kuliah pagi esok kat masjid tu. Punya nak datang sebab dia sakit lutut, kan ya? Kan datang krem kaki ni kan tak dapat pergi pula. Doa ni, ya Allah, bagilah ya Allah. Lepas tu betulkan pula niat. Aku nak cari ilmu, ya Allah. Aku nak dapat pahala iktikaf, ya Allah. Kan berbeza dengan orang yang Allah bagi senang, Allah bagi mudah. Akan ada nikmat yang terluput. Kecuali orang yang Allah bagi senang, Allah bagi selesa, Allah bagi ni apa semua, dia struggle untuk menjadi orang yang bersyukur. Kat situ, hebatnya orang senang. Dia struggle nak jadi orang bersyukur. Sebab tuan-puan, menjadi orang bersyukur tidak mudah. Bahkan kalau kita ikut sifir ya tuan-puan, maknanya kita tengok kajian-kajian ayat-ayat Quran. Seperti menjelaskan kepada kita, orang sabar ni lebih ramai daripada orang syukur. Orang sabar lebih ramai daripada orang syukur. Ya? Sebab dalam banyak keadaan, sabar ni satu benda yang tidak ada pilihan lagi. Setuju tak tuan-puan? Tak ada pilihan apa nak buat. Sakit teruk dah duduk atas katil hospital. Nak mengamuk pun boleh tak bangun? Tak boleh. Apa nak buat? Nak menjerit pun tak boleh. Dah tak terdaya. Dah ada oksigen kat sini. Nak jerit macam mana? Ya tak ya? Apa nak buat? Sabar. Sabar tu kadang-kadang masih adalah satu benda yang tak dapat pilih dah. Terpaksa. Dalam pada tu hati merungut lah apalah. Tapi sabar. Tapi syukur, tengah-tengah nikmat yang banyak, ini kena pilihan yang jitu tuan-puan. Kena kuat hati dia untuk syukur. Kena ingat nikmat ni daripada Allah. Malulah kalau tahajud 2 rakaat je. Orang miskin pun boleh buat 2 rakaat. Orang susah pun boleh buat. Aku orang senang. Aku tidur atas nikmat yang sangat banyak. Takkanlah semata-mata 2 rakaat je. 2 minit 2 rakaat. Ya, kena tunjuklah ke rasa syukur. Tengok macam Nabi SAW. Afala akunu abdan syakura. Nabi sampai melecet kaki. Dan bila ditanya, kenapa mesti macam ni sekali ibadah? Nabi kata, apakah aku tidak mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nak bagi tahu, itu kalau untuk orang senang, nak bagi dia rasa tak hilang rasa berhajat dan bergantung dengan Allah supaya tidak takabur dan sebagainya, dia kena struggle, berusaha menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Setiap kedatangan nikmat, dia sambut dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana bimbang penambahan nikmat ini tidak bersama-sama dengan penambahan amalan dia. Tidak bersama-sama dengan penambahan iman dia. Tidak bersama-sama dengan penambahan tawaduk dia. Takut. Itu baru betul. Itu memang orang senang, orang kaya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, projek lagi. Tanya dekat sekretari dia, ni projek berapa juta ni? Oh, ni tak juta dah. Tuan, ini 1 bilion. Menangis dia, sujud dia. Ya Allah, aku takut pada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan ni bukan istidraj. Ya Allah, macam mana ni aku nak terima projek 1 bilion ni? Amal aku kena bertambah. Syukur aku kena bertambah. Zikir aku kena bertambah. Sedekah aku kena bertambah. Ibadah aku kena bertambah. Ini Masya Allah.
Tapi kalau tak tuan-puan, larut. 1 bilion tak cukup, nak 2 bilion tak cukup, nak 3 bilion. Habislah. Jadilah orang yang kalian sebenarnya nampak dek mata kita kaya, tapi dia memiliki jiwa miskin. Tak pernah cukup. Jadi ini bendanya tuan-puan sekalian yang Syekh Ibn Athaillah suruh kita berfikir. Berfikir satu hal, mensyukuri keadaan kita sekarang satu hal yang lain.